Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat menyambut bulan Ramadan. Alhamdulillah hari ini kita dah masuk 15 Ramadan. Sempena 15 Ramadan ini, marilah kita sama-sama ulang kaji berkaitan dengan bulan puasa. Dalam buku teks kamu boleh tengok muka surat 129, tajuk bulan penyucian jiwa. Okey. Baik, bulan puasa ini adalah bulan untuk kita beribadah, menggandakan ibadah kita sebagaimana Allah Subhanahu taala menggandakan setiap amalan yang kita buat. Allah gandakan semua amalan yang kita buat dengan 10 gandaan. Kita berderma, Allah bagi 10 ganjaran. Kita buat perkara baik kepada mak ayah, Allah bagi 10 ganjaran, lebih daripada biasa. Kalau bulan biasa 1 ganjaran, 1 pahala, bulan Ramadan ini berganda-ganda Allah bagi. Okey, baik. Kita ulang kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa perkara yang kita nak ulang kaji hari ini, iaitu berkaitan dengan yang pertama adalah pengertian puasa. Pengertian puasa. Ini pengertian puasa. Apa itu pengertian puasa? Yang kedua, kita nak tahu berkaitan dengan dalil puasa daripada ayat Al-Quran. Yang ketiga, berkaitan dengan hukum puasa. Yang keempat, rukun puasa. Kemudian syarat wajib puasa, syarat sah puasa. Okey, baik. Pengertian puasa. Boleh tengok muka surat 130. Pengertian puasa. Apa itu pengertian puasa? Puasa ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar. Terbit fajar ni apa dia? Terbit fajar start daripada orang azan subuh tu lah, hingga terbenam matahari. Terbenam matahari ni apa dia? Terbenam matahari ni adalah apa orang panggil? Masuknya waktu maghrib. Disertai dengan niat. Yang malam tu kita niat, setiap malam kita niat. Okey, lagi kita tengok dekat rukun apa, macam mana niat puasa. Kita dah masuk puasa ke-15. Alhamdulillah, Ustaz rasa semua dah tahu dah macam mana kita nak lafaz niat puasa. Okey, baik. Dalam Al-Quran, dalil puasa, Allah sebut Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Okey, kamu boleh bacalah ayat ni Ayat ni. Ustaz baca lagi sekali. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183, juzuk kedua. Apa maksud dia? Maksud dia adalah, wahai orang-orang yang beriman. Kita semualah orang Islam ni, orang yang beriman kepada Allah. Kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas kamu, ke atas orang-orang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Siapa orang-orang yang terdahulu daripada kita? Tok nenek kita dululah. Zaman Nabi Muhammad SAW dulu Allah wajibkan puasa, sehinggalah zaman kita sekarang ni. Okey, baik. Apa hukum puasa? Kita tengok hukum puasa. Tengok. Okey. Hukum puasa. Berdasarkan dalil di atas. Okey, baca sini Berdasarkan dalil di atas, diwajibkan bagi semua umat Islam yang mampu menunaikan puasa pada bulan Ramadan. Hukum dia apa dia? Wajib. Hukum dia adalah wajib. Wajib ni tak buat berdosa. Macam kita solat. Solat pun kalau tak buat berdosa. Jadi hukum puasa pun begitulah. Kalau kita tak buat, kita dah cukup syarat
Kita akan baca syarat-syarat puasa, syarat sah puasa, syarat wajib puasa. Kalau orang yang dah sah syarat puasa, wajib puasa tapi tak puasa, maka adalah berdosa. Okey, baik. Rukun puasa. Rukun puasa kita tengok. Okey, baik. Tengok sini. Rukun puasa. Ada berapa rukun puasa? Rukun puasa ada 2. Yang pertama adalah niat. Okey. Biasa dah, kamu dah 15 hari dah puasa. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, yang kedua, itu pertama, rukun puasa mesti kena niat. Yang kedua, tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Apa contoh perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa? Contohnya perkara-perkara yang membatalkan puasa, makan dan minum di siang hari, ataupun makan dan minum lah yang kamu tahu kan. Kalau makan lepas waktu subuh, sebelum waktu maghrib, maka terbatallah puasa kamu. Okey? Baik. Seterusnya kita tengok syarat wajib puasa. Okey? Syarat wajib puasa yang ni kita tengok. Okey, baik. Apa syarat wajib puasa? Siapa yang wajib puasa? Yang pertama adalah siapa yang wajib puasa? Mestilah orang Islam. Orang Islam wajib puasa. Ustaz cakap apa tadi kalau wajib? Wajib, kalau tak buat adalah berdosa. Okey. Tidak wajib bagi orang yang kafir. Orang kafir memanglah dia puasa pun Allah tak bagi apa-apa pada dia, kecuali orang Islam. Wajib bagi orang Islam. Berdosa kalau tinggalkan puasa. Yang kedua, orang yang baligh. Siapa yang baligh? Yang lelaki yang dah keluar air mani, yang kita belajar pada tajuk yang lepas. Okey. Yang kedua, yang perempuan yang keluar haid, yang dah keluar haid, jadi maka wajib berpuasa. Kanak-kanak tidak diwajibkan puasa, tapi macam kamu kanak-kanak tahun 4, bolehlah belajar puasa. Tak bolehlah kamu makan di depan orang yang berpuasa. Tak baik. Okey? Baik. Seterusnya, 2 dah. Nombor 3, berakal. Siapa berakal? Kita semualah yang orang yang berakal. Boleh berfikir, pergi sekolah, boleh membaca buku, boleh fikir antara baik yang buruk, boleh membezakan antara benda baik dan benda jahat. Orang yang gila tidak wajib berpuasa. Orang gila tak wajib puasa. Tapi yang kat sekolah kita tak ada pun orang gila. Semua orang berakal. Yang keempat adalah mampu. Apa maksud mampu ni? Mampu ini jangan kata, oh Ustaz saya lapar tak mampu nak puasa. Itu tak boleh. Okey, mampu maksud sini adalah tidak uzur. Contohnya orang tua. Orang tua tak mampu nak puasa, sakit teruk, demam. Orang demam. Kalau demam bolehlah, uzur lah tu, tak mampu berpuasa. Tapi kalau kamu sihat, kamu sekadar lapar lah, tak mampu nak puasa, itu tak boleh. Okey, baik. Kita tengok syarat puasa ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, dan yang keempat mampu. Okey, seterusnya syarat sah puasa. Okey, baik, kita tengok syarat sah puasa di sebelah dia. Okey, syarat sah puasa. Siapa yang sah puasa? Orang Islam. Okey, yang pertama orang Islam. Orang Islam, dia puasa, sah puasa dia. Orang yang bukan Islam tidak sah puasa. Siapa-siapa yang bukan Islam, dia tak berpuasa, dia berpuasa, maka puasa dia adalah ditolak, tak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Okey, yang kedua adalah suci daripada haid dan nifas dan wiladah. Okey, kita dah belajar dulu. Haid ni perempuan yang cukup umur, dah sampai tahap keluar darah haid.
Mungkin darjah 5, darjah 6, tingkatan 1. Okey, mungkin darjah 4 adalah sikit-sikit. Wallahu alam. Darah nifas adalah darah selepas bersalin. Bersama juga wiladah. Wiladah itu semasa bersalin. Nifas ini selepas bersalin. Masa mak kamu pantang lah. Dia ada darah nifas. Okey, siapa yang orang yang suci daripada haid, nifas dan wiladah, dia sah puasa. Orang yang haid puasa sah tak? Tak sah puasa. Orang yang keluar darah wiladah sah tak puasa? Tak sah puasa. Okey, khususnya bagi wanita. Kita tengok nombor 3. Nombor 3, orang yang berakal. Sama juga tadi, mumayyiz. Apa maksud mumayyiz? Orang yang boleh membezakan antara baik yang buruk. Okey, kamu boleh beza tak apa yang baik yang buruk? Boleh beza kan? Contohnya apa kita kata apa ya? Apa contoh? Okey, pukul orang baik ke buruk? Buruk. Okey, kamu boleh membezakan antara yang baik dan buruk. Okey. Orang gila dia tak boleh bezakan antara baik yang buruk. Dia tak boleh beza. Apa makanan yang baik, makan yang elok pun dia makan, makanan tak elok pun dia makan. Dia tak berakal. Tidak sah puasa bagi orang yang gila. Tengok tu, tidak sah puasa bagi orang yang gila, pengsan dan belum mumayyiz. Belum mumayyiz ni maksudnya budak-budak kecil lah. Yang keempat, bertetapan dengan waktunya. Apa maksud bertetapan dengan waktunya? Tidak berpuasa pada hari-hari yang diharamkan. Hari-hari yang diharamkan. Hari-hari yang diharamkan. Contoh hari-hari yang diharamkan apa? Hari-hari yang diharamkan puasa, contohnya hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidil Adha. Hari raya Aidilfitri, Aidil Adha jangan puasa sebab haram berpuasa pada hari raya. Kenapa? Kerana hari raya adalah hari untuk kita bergembira menyambut kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Ustaz rasa itu saja untuk tajuk kali ini. Nanti kita sambung lain kali pula berkaitan dengan sunat-sunat pada bulan Ramadan. Apa yang disunatkan pada bulan Ramadan. Nanti Ustaz buat ni lagi, saya akan bagi. Okey. Baik. Untuk yang ini nanti Ustaz bagi soalan dan kamu jawab dalam buku tulis. Okey, baik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa, selamat menikmati bulan ibadah, perbanyakkan amalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.